kita filter by activity curriculum. Kita boleh tekan saja. Maksudnya pengangkap pada hari 31 Ogos, siapa yang hadir? Hasbullah. Sebelum itu, pastikan anda menekan butang subscribe sebagai tanda penghargaan anda terhadap video ini serta butang loceng bagi memastikan anda mendapat notifikasi yang terkini mengenai video-video yang bakal dihasilkan. Jangan lupa subscribe. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kembali di Basri Bakar Channel. Seperti yang kita sedia maklum, pada video yang lepas, kita telah belajar macam mana kita nak buat e-record kehadiran lah menggunakan Google Form. Jenis sekolah saya pun masih menggunakan Google Form ni. Dan responsnya pun dah banyak dah sehingga ke hari ini daripada awal pembukaan sekolah hari itu. Pada video kali ini, kita nak belajar macam mana kita nak update ataupun kemaskini kita punya Google Form supaya kita boleh menambah kehadiran untuk aktiviti core curriculum. Kita semua sedia maklum ya, sebab ada garis panduan KPM menyatakan kita dah boleh mula aktiviti core curriculum bagi sekolah yang nak. Jadi kita boleh gunakan kad yang sama, kad QR murid yang sama sehingga ke akhir tahun 2020 ini untuk rekod kehadiran mereka, dan secara spesifiknya kita boleh rekod lah jika aktiviti 1M 1S, aktiviti unit beruniform, kita boleh rekod dia punya maklumat tanpa guna buku lah selepas ini. Jadi untuk tutorial menyediakan Google Form ni, cikgu-cikgu boleh lihat pada suggested video yang saya berikan di link atas video ini. Boleh lihatlah macam mana proses menyediakan Google Form daripada kosong lah, daripada awal sampai habis. Kemudian cikgu juga boleh lihatlah keseluruhan playlist yang saya sediakan untuk penyediaan kad QR ni dalam channel saya. Jadi tanpa buang masa, kita akan mulakan dengan membuka semula kita punya rekod Google Form mengenai e-Suhu macam di sekolah saya yang inilah. Ada responses yang banyak ni macam ni lah daripada awal PKP hari tu. Yang ni pula satu form yang saya buat untuk pengajaran lah pada rakan-rakan guru. Jadi kita dah ada daripada nama murid, tahun, kelas, suhu. Kita hanya perlu tambah satu sahaja lagi soalan, iaitu aktiviti core curriculum. Jadi kita menggunakan menu multiple choices. Sebab kalau kita guna check drop down, dia tak ada option untuk buat add ada. Jadi saya showkan guna multiple choices. Jadi kita boleh pilih, untuk sekolah saya ada beberapa persatuan, beberapa 1M 1S dan juga untuk unit uniform kita boleh kategorikan macam ni lah. Contoh saya unit uniform TKRS, unit uniform pengangkap, unit beruniform pandu ataupun Puteri Islam, PPIM ke. Okey, untuk persatuan kita boleh buat persatuan bahasa, copy sajalah, persatuan ICT contohlah, ataupun persatuan budaya. Okay, saya buat tiga-tiga contoh. Kemudian untuk 1M 1S, katakanlah macam sekolah saya ada kriket, 1M 1S badminton dan juga hoki, mungkin satu kali banyak sikit kan, bola jaring. Jadi kita andaikan ini sahaja aktiviti curriculum yang ada di sekolah. Jadi untuk yang ini kita jangan jadikan dia required, sebab kalau kehadiran itu untuk ke sekolah, cikgu tu tak payahlah isi maklumat bahagian aktiviti curriculum. Jadi kalau dia nak buat aktiviti curriculum petang, nak tahu kehadiran, timestamp tu kita boleh bagi yang ini diisi.
Jadi kalau kita lihat borang itu, ia akan jadi macam ni lah. Macam ni di phone sama juga. Jadi kalau kita imbas kat QR yang ada murid-murid tu, dah siap nama, keluar nama, tahun kelas, suhu, dan kita boleh pilih lah dia punya aktiviti co-curriculum. Dan kalau boleh, kalau kita nak buat satu pilihan jawapan tambahan di sini supaya kadang-kadang ada aktiviti lain yang tidak melibatkan co-curriculum yang ada di sekolah, kita boleh contoh taekwondo ke apa ke, kita boleh tambah satu lagi ni supaya add ada. Jadi kalau kita lihat balik borang ini, bila cikgu tu nak isi borang, last sekali boleh ada. Ini maksudnya dia boleh type lah taekwondo. Okay, boleh submit. Maksudnya dia tidak tertakluk pada pilihan yang sedia ada. Jadi kita tengok penggunaan borang ini. Saya tulis nama murid Hasbullah tahun 4. Ini katakanlah aktiviti petang lah, kehadiran petang. Waktu cikgu ada murid untuk sesi co-curriculum, murid hadir, kita tak perlulah isi kehadiran secara manual. Boleh juga menggunakan secara ni, kita scan je QR murid tu, boleh terus submit dia punya rekod kehadiran. Katakanlah kelas ini suhu 35, pengakap, contoh pengakap, dia hadir untuk pengakap. Okay, ini maksudnya dia hadir hari itu untuk pengakap. Kita boleh submit. Okay, katakanlah minggu depan pula dia menggilirkan pengakap tu semua, kata Hasbullah juga. Ataupun dia pergi kelas yang lain pula, mungkin ada satu sekolah tu di minggu yang sama dia ada 2 sesi untuk uniform dan juga permainan petangnya. 4 ni, jadi dia punya suhu, kita boleh tukar pula dia punya permainan kriket, submit. Jadi bila kita dah submit dia punya rekod, kita buka saja kita punya spreadsheet, kita akan nampaklah kehadiran yang Hasbullah tadi, pengakap, kriket. Jadi kita boleh nampak juga benda ni di Google Data Studio. Bagi guru yang memang ikut saya punya tutorial ni, memang akan ada 3 perkara. Pertama, dia akan dapat dia punya Google Form, Google Sheet punya rekod, dan juga di sini kita ada dia punya Data Studio. Okay, cara untuk menyediakan Data Studio ni juga ada pada playlist video saya yang lepas. Boleh rujuklah pada suggested video yang saya berikan di video di atas, bahagian video atas. Jadi kita telah dapat ya, macam sebelum ni kita hanya ada rekod ini saja sebab nama murid, tahun dan kelas. Jadi kita nak spesifikkan kehadiran dia tu atas sebab apa. Di Google Data Studio ni kita kena edit. Macam Hasbullah tadi ya, contoh nama Hasbullah. Okey, jadi di Data Studio kita hanya perlu tambah satu lagi kolom di sini untuk aktiviti sukan. Jadi kalau kita cuba tambah di sini, memang takkan jumpalah dimension mengenai aktiviti co-curriculum. Jadi apa yang perlu dilakukan ialah kita perlu edit dia punya data resources. Klik di sini, kita akan pilih manage edit data sources. Sebab kita nak masukkan aktiviti co-curriculum tadi. Okey, yang ini adalah kita punya data daripada Google Sheet. Kita edit sahaja di sini. Jadi kita akan refresh field. So kita nak tambah tadi lah. Sebab sebelum memang ini sahaja yang kita guna. Kita akan refresh field supaya kita akan jumpa aktiviti co-curriculum. Okey, apply. Jadi aktiviti co-curriculum dah masuk dalam dia punya sources. Dan close. Jadi di sini kita nak tambah aktiviti co-curriculum. Kita hanya perlu available field ni kita tarik pergi sini. Okay, nampak? Jadi kita perlu resize balik lah dia punya jarak ni, tahun, kelas. Okay, timestamp ni bagi cantik balik. Jadi pada hari ini iaitu 31 Ogos, Hasbullah telah datang untuk aktiviti kriket dan juga pengakap. Macam mana kita nak filter untuk aktiviti kriket sahaja, jadi kita boleh tambah filter tu. Jadi kita andai kata memang kita nak guna filter, jadi filter ni kita tarik ke atas. Okay, ni resize je lah, letak balik semula. Kita boleh tambah satu lagi filter untuk aktiviti co-curriculum. Okey, jadi kita telah
tambah satu kolom untuk aktiviti co-curriculum. Jadi kita boleh setting lah dia punya style supaya dia punya tu center. Okay. Jadi Hasbullah telah hadir untuk mengangkat. Jadi kita nak buat satu filter khas untuk aktiviti co-curriculum. Di bahagian control tambah satu drop down filter. Kita tukarkan filter ini adalah untuk aktiviti co-curriculum. Okay, risau cerita cantik. Ini filter macam sebelum ni lah, filter tarikh dia. Okay. Ini kita boleh warnakan lah kalau cikgu memang nak jadikan dia ada warna-warna spesifik, kita boleh warnakan. Tak ada masalah. Ini pun sama. Katakanlah kita nak bagi dia punya ni ada warna kan. Sebelum ni kita tak buat warna. Kita boleh update lah. Bukan gelap sangat. Okay. Katakanlah kita nak filter by activity co-curriculum. Jadi bila kita view, contoh kita view semula dokumen ini, kita filter by activity curriculum, kita boleh tekan saja. So, pengangkap pada hari 31 Ogos, siapa yang hadir? Hasbullah. Okay, kita cuba tambah beberapa rekod yang baru. Di sini adalah word count tadi. Dia punya count untuk satu cetakan tu. Jadi kita akan tutup bagi semua tolak. Dia ada 3 orang hari ni. Kita cuba tambah rekod. Okey, di kita punya Google Form kita tambah rekod. Macam mana cikgu scan lah. Contoh nama murid tadi kita tulis Alia Syifa. Okey, dia adalah 4 bumi. Suhu 34. Dan mungkin ada yang mengatakan inilah rekod suhu di premis makanan tu pun dah tak jadi wajib untuk rekod suhu sahaja. Jadi di bahagian suhu ni kita boleh tutup dia punya wajib. Okay. Jadi tak perlu isi suhu pun boleh. Jadi hanya isi kehadiran. Jadi dia katalah dia hadir untuk persatuan bahasa. Submit. Respon. Katalah ada murid hadir lain. Dah scan siap-siap dia punya maklumat. Jadi adalah 4 bumi. Dia 35. Dia hadir untuk persatuan ICT. Submit. Jadi kita telah submit dia punya maklumat tentang Alia Syifa, murid hadir yang lain. Kita akan nampak di Google Sheet adalah maklumat yang baru tadi. Kita buka kita punya data studio. Okey, jadi untuk di data studio, kita buka data studio, mungkin dia punya data tak refresh. Kita hanya perlu refresh data. Dia akan ambil data daripada Google Sheet. Okey, dah nampak Alia Syifa hadir untuk hari ini dan juga persatuan apa. Jadi mudahlah untuk kita katakan kita dah buat kad QR murid tu, cuma kita nak bagi lagi luas penggunaannya, kita boleh tambahkan di data studio dan juga di Google Form, iaitu dia punya maklumat co-curriculum. Jadi diharapkan cikgu boleh mencuba kaedah ini untuk memastikan kad QR yang kita telah sediakan tu dapat digunakan secara optimum dan juga lebih memudahkanlah rekod-rekod kehadiran diambil tanpa melakukan sentuhan kepada murid. Okey, selamat mencuba. Sebarang pertanyaan boleh PM saya di Telegram. Jangan lupa subscribe dan share video ni supaya ramai yang faham konsep menggunakan 3 benda ni lah. Form, sheet dan juga data studio dalam memudahkan segala urusan perekodan yang kita akan lakukan di masa hadapan.